أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الحمد لله الغني الحميد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangan dan tegahannya. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang dikasihi oleh Allah dan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Mimbar pada hari Jumat di bulan Syawal yang penuh berkat ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Guru Tunjang Sekolah Sejahtera. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita semakin mengakhiri penghujung bulan Syawal. Semoga kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada 16 Mei yang lalu, sambutan Hari Guru disambut pada bulan Syawal yang penuh dengan kerahmatan dan keberkatan. Betapa besarnya jasa dan pengorbanan guru sebagai pendidik, pewaris tugas para rasul terdahulu, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan ke dunia ini untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Baginda adalah teladan terbaik warga pendidik dan seluruh manusia sepanjang zaman. Semoga ianya mendorong para guru untuk terus memperjuang dan mempertingkatkan kualiti dalam pendidikan anak-anak kita. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maksudnya, dan tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk membawa rahmat ke seluruh alam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita sama-sama menginsafi bahawa kedudukan kita pada hari ini bermula dari seorang guru yang ikhlas mendidik dan mencurahkan ilmu. Hasil didikan mereka, maka lahirlah insan-insan mulia yang mampu membina kemajuan dan ketamadunan ummah. Dalam Islam, guru mempunyai kedudukan yang sangat mulia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maksudnya, Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa darjat. Dan ingatlah, Allah Maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan.
Kedudukan guru yang mulia sekaligus menjadikan mereka tunjang utama dalam merealisasikan kesejahteraan diri insan yang dipimpinnya. Gelaran obor ummah kepada guru menggambarkan tentang kemuliaan, keikhlasan, pengorbanan, tanggungjawab, cabaran, peranan dan komitmen dalam dunia pendidikan. Hadirin yang dirahmati Allah, tugas seorang guru merupakan tugas yang mencabar dalam melaksanakan tugas mendidik dan melahirkan modal insan yang menjadi aset penting kepada negara dan ummah. Selain mengajar, ilmu perlu menghadapi personaliti, bentuk pemikiran dan kemahiran murid yang unik dan pelbagai. Lebih-lebih lagi, zaman digital dan media sosial yang mencabar ini. Penerapan nilai murni dan syahsiah terpuji dengan arti kata lain iaitu adab dan akhlak merupakan elemen terpenting bagi melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Guru menjadi tunjang terpenting dalam sistem pendidikan negara kerana mereka berperanan memastikan murid yang lahir daripada sistem pendidikan negara ini mempunyai syahsiah dan berdaya saing melalui penjiwaan amalan baik diterapkan di sekolah secara semula jadi. Dalam rangka mewujudkan persekitaran pembelajaran di dalam dan di luar kelas untuk dijadikan amalan dalam kehidupan murid, guru berperanan ke arah penerapan 14 elemen sejahtera yang merupakan akronim penggabungan 14 elemen sifat terpuji, iaitu S, selamat, seronok dan sihat; E, etika dan empati; J, jati diri; A, adab sopan; H, harmoni; T, tekun, teliti dan terampil; E, eksplorasi; R, rasional; dan A, artikulasi. Sifat-sifat terpuji ini perlu disemai kepada setiap guru. Guru bukan sekadar mengajar ilmu bersifat teori, tetapi yang lebih penting adalah menyemai sifat terpuji ini dan akhirnya berkembang membentuk peribadi mulia berpandukan teladan yang agung iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar ia dicontohi oleh mereka yang berada dalam lingkungan masing-masing. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dengan memahami konsep ini, seorang pendidik perlulah memperbaiki, memimpin dan mentadbir pelajar secara kasih sayang, sikap lembut dan hikmah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam supaya berdakwah kepada Firaun dengan lemah lembut. Firman Allah dalam surah Taha ayat 43 dan 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhaba ila fir'aun innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maksudnya, pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia, iaitu Fir'aun, telah melampaui batas dalam kekufurannya. Kemudian hendaklah kamu berdua berkata kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut, semoga dia beringat atau takut. Guru bukan hanya mengembangkan potensi pelajar, bahkan menjadi contoh teladan kepada mereka. Curahan ilmu, kelembutan dan keikhlasan para guru menjadi penyemarak semangat pelajar untuk terus berjaya pada masa yang akan datang. Ya Allah, permudahkanlah urusan mereka dalam mendidik anak-anak bangsa. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, memang tidak dinafikan para guru mampu mengembalikan sinar masa hadapan bangsa yang baharu. Ianya tidak akan tercapai jika anak-anak murid tidak menghormati guru yang akhirnya membawa kepada hilangnya keberkatan ilmu. Mimbar menyeru kepada semua yang bergelar murid, pelajar, mahasiswa dan semua kita yang berada di dalam rumah Allah yang mulia ini mengambil berat soal adab murid terhadap gurunya. Bagaimanakah adab seorang murid kepada gurunya? Antara intipati daripada kitab Hidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali rahimahullah berkaitan adab seorang murid terhadap gurunya ialah yang pertama, memberi salam terlebih dahulu apabila menemui gurunya, sama ada di dalam kelas maupun di luar. Kedua, bercakap perkara yang perlu sahaja di hadapan guru dan tidak berlebih-lebihan. Ketiga,
bercakap setelah gurunya bertanya kepadanya. Keempat, bertanya kepada guru setelah mendapat izin darinya. Yang kelima, menghormati apa jua isi pengajaran yang disampaikan oleh guru tersebut. Selain itu, antara lainnya, sebagai seorang murid, mereka tidak berhak merasakan diri mereka lebih baik daripada guru lalu menyanggahinya. Tidak berbisik dan bercakap dengan kawan di sebelahnya semasa guru memberikan pengajaran, fokus kepada pengajian dan tidak berpaling ke kiri dan ke kanan serta tenang dan beradab. Mengenal pasti keadaan guru, sama ada dalam keadaan selesa dan tidak letih atau sebaliknya sebelum menanyakan soalan. Berdiri tanda hormat apabila gurunya datang dan apabila gurunya berdiri meninggalkan kelas setelah tamat pengajian. Tidak melanjutkan soalan dan percakapan setelah guru bangun meninggalkan kelas kerana selesai pengajian dan semasa pertengahan jalan. Sentiasa berbaik sangka terhadap guru dalam setiap perkara yang tidak menyalahkan urusan agama. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, guru mengorbankan masa, tenaga, malah wang ringgit demi mendidik kita sehingga berjaya. Mereka tidak minta dihormati, tetapi adalah tanggungjawab kita untuk menghormati dan menjaga adab terhadap guru. Guru sentiasa mengharapkan agar anak didik mereka menjadi insan yang beradab dengan Allah Subhanahu wa taala, beradab dengan ibu bapa mereka sendiri dan beradab dengan segala makhluk Allah, serta mengharapkan titipan doa kesejahteraan buat guru tersebut. Bermula dengan adab, maka lahirlah mereka yang berjiwa besar. Mereka yang berjiwa besar adalah mereka yang meneladani pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat rahmat ke atas umatnya. Jiwa mereka hidup dan semangat mereka membara untuk berkhidmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai idola dan panduan berkhidmat kepada umatnya tanpa mengira apa jua agama, keadaan dan status. Lebih lagi berkhidmat dengan orang-orang yang beriman. Dengan adab maka terzahirlah sifat prihatin terhadap umat, seperti ikhlas membantu, jiwa yang sentiasa ingin melindungi orang yang lemah, meringankan beban dan kesukaran orang lain. Dalam masa yang sama, maka terbitlah rasa hormat menghormati dan berkasih sayang sesama manusia, mengutamakan orang-orang lain lebih daripada diri mereka sendiri, pemurah dan sebagainya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kerjasama, permuafakatan, jalinan hubungan yang mantap dan akrab daripada semua pihak termasuk ibu bapa melalui Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIIG, Persatuan Alumni Sekolah, agensi-agensi kerajaan dan pihak swasta dengan guru dan pihak sekolah sedikit sebanyak dapat menjana idea dan merungkai permasalahan yang dihadapi kerana tugas untuk akhlak dan kecemerlangan syahsiah para pelajar adalah tugas dan peranan utama kita semua. Mimbar yakin segala usaha untuk mengukuhkan lagi matlamat yang dihasratkan akan tercapai selagi mana kita meletakkan di hadapan kita redha Allah dan Rasulnya serta ketaatan atas segala titah perintah dengan rasa ikhlas dan kasih sayang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua yang bermaksud, dan hendaklah kamu bertolong-tolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam melaksanakan dosa dan maksiat serta pencerobohan, dan bertakwalah kepada Allah kerana sesungguhnya Allah itu maha berat azab siksanya bagi sesiapa yang melanggar perintahnya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar meniru hadirin sekalian untuk sama-sama kita menghayati intipati khutbah yang disampaikan. Semoga ianya menjadi pedoman dalam hidup kita semua. Antaranya ialah yang pertama, guru menjadi punjang terpenting dalam institusi pendidikan. Mereka sentiasa bersedia untuk berhadapan dengan pelbagai cabaran dalam menyampaikan ilmu. Kedua,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan contoh teladan terbaik untuk para guru dalam mendidik. Ketiga, kita wajib menghormati guru dan meletakkan mereka pada martabat yang mulia kerana ia adalah tuntutan agama. Dan yang terakhir, semua pihak perlulah berganding bahu dalam memartabatkan pendidikan, dalam usaha membentuk murid yang mempunyai jati diri dan yang paling penting akhlak yang terpuji. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sempena Hari Guru pada tahun ini, mimbar ingin mengucapkan jutaan terima kasih tidak terhingga dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang bergelar sebagai warga pendidik atas usaha bakti yang dicurahkan, yang telah banyak berjasa mendidik kami dan anak-anak kami. Ya Allah, ampunkanlah dosa mereka yang hidup maupun yang telah meninggal dan memperoleh kejayaan yang di dunia yang abadi dan di akhirat, yaitu syurga-Mu dan melihat-Mu. Kurniakanlah mereka yang masih hidup dengan kita bahas kesihatan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Mengakhiri khutbah, hayatilah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak berzikir mengikut Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih la'allakum tuflihun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, perlu diingatkan bahawa kita semua masih lagi berhadapan dengan wabak COVID-19. Walaupun pelbagai kelonggaran telah diberikan, mimbar terus menyeru agar kita terus berwaspada dan melakukan kawalan sendiri dengan sebaik-baiknya, serta mematuhi garis panduan, saranan dan galakan dan prosedur operasi standar SOP norma baru pencegahan penularan wabak COVID-19 yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa bagi mengelakkan terdedah kepada bahaya wabak penyakit, kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubatkan. Pada masa yang sama, teruskanlah memohon keampunan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar diangkat segala wabak dan musibah daripada kita. Qala Allah Ta'ala, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada kami semua dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah taufik dan hidayah kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami khasnya, kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga pemimpin-pemimpin negeri kami, khususnya Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami semua rezeki yang halal lagi diberkati. Hindarilah kami dari sebarang bentuk gejala rasuah dan perlanggaran kepada peraturan dan undang-undang. Kurniakanlah keselamatan dan kesejahteraan. Jadikanlah kami ummah yang berkualiti dan berintegriti demi mencapai negara yang aman dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, kabulkanlah doa dan permintaan kami ini ya Allah. Terimalah segala amal ibadah dan ketaatan kami kepadamu. Ya Allah, kukuhkanlah perpaduan dan kesatuan kami dalam akidah, ibadah dan akhlak di bawah pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jadikanlah diri kami, istri-istri kami dan keturunan kami dari kalangan yang mendirikan solat serta menjauhi dosa-dosa kecil, apatah lagi dosa-dosa besar. Limpahkanlah ke atas kami semua ini nikmat kesihatan dan keafiatan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kesembuhan kepada mereka yang diuji dengan penyakit-penyakit dan bebaskanlah negara kami daripada segala perkara yang tidak diingini dan wabak penyakit, khususnya wabak COVID-19. Allahumma shfina wa shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma ja'alhu tahuran lahu warfa' manzilatahu wa abdilhu min ba'dil maradil sihah wa min ba'dil bala'i afiyah. Allahumma arham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Terima kasih.